Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aduan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Syukur kita kehadrat Ilahi kerana dapat bersama-sama berkumpul pada hari yang penuh barakah ini. Hadirin dan hadirat sekalian, akhlak dan adab dalam penggunaan media sosial. Begitulah tajuk forum perdana kita pada hari ini. Sebagaimana yang kita semua tahu, isu adab dalam penggunaan media sosial ini merupakan isu yang sedang hangat diperkatakan. Hadirin sekalian, masalah penyalahgunaan media sosial telah menjadi salah satu isu yang hangat yang dihadapi di kebanyakan negara, terutamanya negara kita sendiri. Pengaruh media sosial yang amat besar serta tanpa sempadan ini perlu dilihat dari pelbagai sudut, bukan sahaja dari sudut positif di mana ia juga mempunyai sudut negatif, kerana tanpa apa-apa sekatan, pelbagai info serta maklumat termasuklah hasutan, fitnah, pergaduhan dan sebaran maklumat palsu akan berlaku. Justru itu, sebagai generasi pewaris masa hadapan, isu ini seharusnya tidak dipandang enteng oleh masyarakat kerana hal ini akan mendorong kepada pembentukan akhlak dan personaliti yang rendah. Oleh itu, saya telah ditemani oleh 4 kuntum bunga yang mekar bagi bersama-sama kita membincangkan tentang isu yang hangat pada hari ini. Tanpa membuang masa, izinkan saya memperkenalkan panel pertama yang cantik molek iaitu Nurul Hidayah binti Rosli. Panel kedua yang jelita, Nurul Hidayah binti Dalek. Panel ketiga yang ayu iaitu Nur Farzana binti Muhammad Isanin. Dan panel keempat kita yang berkarisma, Siti Rohani binti Mat Nun. Hadirin dan hadirat sekalian, sesebuah masalah tidak dapat dirungkai dengan lebih lanjut jika kita tidak memahami konteks perbincangan kita pada hari ini. Oleh itu, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, marilah kita mendengarkan definisi berkaitan tajuk kita daripada panel kita yang pertama iaitu Hidayah binti Rosli. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator kita pada hari ini yang tampan lagi bijaksana. Baiklah, pertama sekali di sini saya ingin menyatakan definisi bagi adab, akhlak dan media sosial. Adab berasal daripada perkataan Arab iaitu adaba yang memberi maksud perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Sementara tafsiran skop dan perincian adab mungkin berbeza dalam kebudayaan yang berlainan. Kesamaan yang terdapat dalam tafsiran-tafsiran ini ialah penilaian kepribadian seseorang melalui kepatuhannya terhadap beberapa konteks. Justru seseorang itu menunjukkan adab dengan mempamerkan kelakuan dan kebijaksanaan dalam membuat pilihan yang betul. Manakala perkataan akhlak berasal daripada perkataan akhlak iaitu kata jamak daripada perkataan huluk yang bererti tabiat, kelakuan, perangai dan tingkah laku, adat kebiasaan. Malah ia juga bererti agama itu sendiri. Seterusnya, definisi akhlak menurut istilah ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibnu Miskawai, ahli falsafah Islam yang terkenal, mentakrifkan akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Media sosial pula adalah sejenis media yang digunakan terus secara atas talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri. Andreas Kaplan dan Michael Hanlin mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang membolehkan penciptaan dan pertukaran. Ia datang dalam pelbagai format termasuk blog, rangkaian sosial, Wikipedia, forum dan dunia maya di mana ia membolehkan pemuatnaikan dan perkongsian karangan, gambar, video, audio dan grafik sesama rakan sepenggunaan
yang boleh memberi maklum balas secara terbuka dalam masa yang lebih cepat dan tidak terhad ruangnya berbanding media tradisional seperti percetakan dan penyiaran. Terima kasih saya ucapkan buat panel pertama kita tadi, iaitu Hidayah binti Rusli atas penerangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya marilah kita merungkai dengan lebih lanjut tentang apakah faktor yang telah menyebabkan masalah adab dalam penggunaan media sosial ini. Oleh itu, marilah kita memperdengarkan daripada panel kedua kita, iaitu Nurul Hidayah binti Dalik, tentang pandangan beliau mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masalah adab berlaku dalam penggunaan media sosial. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Jika tiada angin, masakan pokok bergoyang. Benar? Jadi, bagi menjawab persoalan yang telah diajukan oleh saudara moderator sebentar tadi, faktor utama yang menyebabkan berlakunya penyalahgunaan media sosial adalah kerana kurangnya penghayatan ilmu agama dalam masyarakat. Umum mengetahui bahawa ilmu agama merupakan ilmu yang amat penting di mana agama Islam mengajar kita untuk mengamalkan adab-adab serta akhlak yang baik dalam kehidupan seharian. Namun begitu, dapat kita lihat ramai masyarakat kini kurang penghayatan ilmu agama kerana mereka kurang menghadiri majlis ilmu serta ilmu agama ini tidak ditekankan sedari kecil oleh ibu bapa mereka. Kesannya, mereka mudah untuk terpengaruh dengan unsur-unsur dan budaya negatif dalam media sosial. Contoh yang paling ketara dapat kita lihat adalah apabila pemuda kini sering menggunakan bahasa-bahasa kasar dan juga kata-kata lucah di media sosial. Mereka juga tidak malu untuk memaparkan dan juga mengongsikan perkara maksiat dan kemungkaran yang mereka lakukan. Jelaslah bahawa kurangnya penghayatan ilmu agama adalah merupakan faktor utama berlakunya penyalahgunaan dalam media sosial. Saya ingin kongsikan di sini berkaitan dengan kata-kata Saidina Ali bin Abi Talib di mana beliau berkata bahawa dengan ilmu pasti akan menghidupkan jiwa. Oleh itu, kita seharusnya mendalami ilmu agama agar kita dijauhi daripada kesesatan dan kegelapan dalam hidup kita. Saya rasa setakat ini saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Nurul Hidayah binti Dalik atas penerangan beliau sebentar tadi. Seterusnya, apa kata kita mendengarkan sedikit pendapat daripada panel kita, iaitu Nurul Fazana, tentang pandangan beliau terhadap faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan masalah adab, dan seterusnya kita akan dengarkan faktor terakhir daripada panel kita yang keempat, iaitu Siti Rahani. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Kita dapat lihat pada masa ini, ibu bapa kian lalai dengan tanggungjawab mereka kerana terlalu sibuk dengan urusan kerja. Ibu bapa sepatutnya menjalankan tanggungjawab mereka seperti mana yang dituntut dalam agama Islam. Akibatnya, anak-anak akan terlalu selesa dengan kelakuan mereka dalam menggunakan media sosial. Mereka akan menggunakan kata-kata yang kesat dan juga tidak beradab kerana tidak dipantau oleh ibu bapa. Seperti mana yang kita ketahui, anak-anak merupakan sehelai kain putih yang perlu dicorakkan oleh ibu bapa. Jika ibu bapa terus lalai, anak-anak akan terus menjadikan media sosial sebagai tempat untuk menunjukkan perilaku yang negatif. Berdasarkan surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat itu menjelaskan bahawa ibu bapa perlu menitik beratkan hal berkaitan asuhan, bimbingan serta pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Tuan Moderator. Pada pendapat saya, faktor penyalahgunaan media sosial adalah disebabkan tekanan realiti hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana
terdapat sesetengah individu yang kurang berkemampuan dan mempunyai sumber pendapatan yang rendah untuk menyara diri dan keluarga mereka. Sebagai contoh yang boleh diketengahkan, individu yang dipotong gaji oleh majikan disebabkan oleh masalah ekonomi syarikat akibat pandemik COVID-19 mahupun individu yang dibuang kerja. Rentetan itu apabila individu tersebut melayari media sosial secara tidak langsung, mereka akan melihat terdapat sesetengah masyarakat lain mempamerkan kemewahan mereka dalam berbelanja dengan kadar boros dan juga menikmati kehidupan yang penuh kaya raya. Perkara ini telah menyebabkan individu yang terjejas tersebut akan merasa tidak puas hati dan melepaskan kemarahannya di ruang komen dan mengeluarkan perkataan yang kurang sopan dan juga negatif. Implikasinya, lebih ramai netizen yang akan membabitkan diri dalam memberi komen yang negatif tersebut dalam siaran masyarakat itu. Terima kasih saya ucapkan buat kedua-dua panel atas penerangan yang cukup jelas itu tadi. Hadirin sekalian, isu yang dibincangkan kita pada hari ini merupakan isu yang amat berat dan tidak boleh dipandang ringan. Jika sesuatu masalah tidak diselesaikan dalam masa yang singkat, pastinya akan mendatangkan beberapa kesan yang buruk, tidak kiralah sama ada kepada diri kita sendiri, masyarakat maupun negara. Oleh itu, marilah kita mendengarkan pendapat daripada panel kita yang ketiga, iaitu Nurul Farzana, tentang kesan-kesan buruk yang akan berlaku jika masalah adab dalam penggunaan media sosial ini tidak ditangani dengan segera. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Salah satu kesan penyalahgunaan media sosial termasuklah pengaruh unsur pornografi dari barat. Hal ini dikatakan demikian kerana unsur pornografi mudah didapati di laman sesawan internet dari segi bahan bacaan, gambar dan video yang mudah diakses dan disebarkan oleh pengguna laman sosial yang lain. Situasi ini akan mudah berlaku kerana laman sosial seperti Facebook dan MySpace mudah diakses bukan sahaja oleh rakyat Malaysia, malahan seluruh penduduk di dunia. Terima kasih ke atas Nurul Farzana atas penerangan beliau tentang kesan itu tadi. Tetapi di sini saya lihat seperti panel pertama dan panel kedua kita ingin memberikan pandangan tersendiri tentang kesan yang akan menimpa jika masalah ini tidak dapat ditangani. Oleh itu, apa kata Hidayah binti Rusli dan Hidayah binti Dalik memberikan pandangan tersendiri tentang kesan-kesan yang akan berlaku jika kita memandang ringan tentang masalah ini. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator kita. Pada pendapat saya, selain itu, kesan penyalahgunaan media sosial ialah penggunaan laman sosial akan melahirkan masyarakat yang leka dan lalai dalam melakukan sesuatu tugasan dalam kehidupan seharian mereka. Kepelbagaian aplikasi menarik seperti permainan video yang terdapat dalam laman sosial mampu menarik minat masyarakat tidak kira tua atau muda. Hal ini akan menyebabkan pengguna berasa seronok sehingga leka dan lalai untuk menyempurnakan tugasan mereka. Tambahan pula, penggunaan laman sosial juga memberikan kesan kepada prestasi kerja dan pelajaran dalam kalangan anggota masyarakat. Dari surah Al-Munafikun ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Menurut pandangan saya, kesan lain yang berlaku akibat penyalahgunaan media sosial adalah seperti fitnah dapat disebarkan dengan sangat mudah. Hal ini kerana penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp serta Telegram menyebabkan satu berita itu dapat disebarkan kepada masyarakat lain hanya menggunakan hujung jari sahaja. Misalnya, kita pernah dikabarkan dan digemparkan dengan satu kes perceraian artis popular Malaysia. Dan setelah dijalankan siasatan, sebenarnya kes ini hanyalah satu fitnah yang berlaku akibat hasad dengki individu terhadap pasangan artis tersebut. Secara tidak langsung, hal ini telah menyebabkan jatuhnya imej umat Islam dan menghakis semangat persaudaraan dalam umat Islam.
dapat kita lihat dan dapat kita perhatikan dalam surah Ali Imran ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, kerana kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat di atas membuktikan bahawa agama Islam adalah sangat mulia dan tinggi kedudukannya. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menjaga imej agama kita. Jelaslah bahawa kesan daripada penyalahgunaan media sosial adalah fitnah dapat disebarkan dengan mudah dan seterusnya menjatuhkan imej agama Islam. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih saya ucapkan buat panel kita iaitu Hidayah binti Dalik dan Nurul Hidayah binti Rosli. Saya sangat bersetuju dengan para panel kita pada hari ini. Sesungguhnya, jika kita tidak menangani masalah ini dengan secepat mungkin, pastinya kesan buruk akan berlaku dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Seperti mana yang kita tahu, baru-baru ini terdapat pengguna di media sosial yang mengecam pemain badminton kita sendiri iaitu SK Sona dengan menggunakan perkataan rasism yang telah membuatkan pemain badminton itu sendiri mengalami kemurungan. Jadi perkara-perkara seperti inilah yang kita hendak elakkan daripada berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, kerana ianya boleh memecah belahkan perpaduan yang ada di dalam negara kita. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti tiada masalah yang tiada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, saya menjemput panel keempat kita iaitu Siti Raihani. Saya ingin bertanya, apakah langkah yang sewajarnya kita lakukan bagi mengatasi masalah adab dalam penggunaan media sosial pada hari ini? Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Pada pandangan saya, menerusi konteks perbincangan ini, langkah mengatasi penyalahgunaan media sosial adalah dengan cara pemantauan dan kawalan daripada ahli keluarga. Ibu bapa merupakan wahana utama yang perlu memberi bimbingan dan juga tunjuk ajar panduan yang bersesuaian kepada anak-anak mereka supaya lebih berdisiplin dan berhati-hati ketika menggunakan aplikasi media sosial. Antara aplikasi yang menjadi tumpuan generasi muda adalah seperti WhatsApp maupun Instagram. Pemantauan dan juga bimbingan daripada ibu bapa ini mampu mendidik anak-anak mereka agar lebih menggunakan aplikasi media sosial dengan bijak dan juga berhemah. Ibu bapa boleh memerhati cara perbualan anak-anak mereka dengan orang lain. Oleh itu, ibu bapa haruslah memainkan peranan penting mereka dalam membendung penyalahgunaan media sosial yang kian mempengaruhi minda generasi anak-anak muda. Terima kasih saya ucapkan buat Siti Raihani atas pandangan beliau sebentar tadi. Saya juga berasa setuju dengan pandangan yang telah dilontarkan oleh beliau. Kemudian saya ingin mengajukan soalan buat panel kita yang pertama dan kedua iaitu Nurul Hidayah binti Dalik dan juga Dayah binti Rosli. Saya ingin bertanyakan beliau, apakah langkah-langkah lain yang kita boleh lakukan untuk memastikan masalah adab dalam penggunaan media sosial ini tidak berulang di masa akan depan. Bolehkah para panel kita menguraikan dengan lebih lanjut apakah langkah yang boleh diambil? Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita. Baiklah, seterusnya, langkah untuk mengatasi penyalahgunaan media sosial ialah pihak berkuasa seperti pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga perlu menyiasat dan mengambil tindakan penguatkuasaan dengan kerjasama pihak berkuasa. Pihak polis juga boleh menahan individu yang menyebarkan berita palsu ataupun menyebarkan fitnah mengenai pemimpin negara kita. Seterusnya, pengguna media sosial perlu bersedia berhadapan dengan tindakan undang-undang sekiranya memuat naik sesuatu komen ataupun bahan yang menyalahi undang-undang. Izinkan saya mencelah. Terima kasih saudari. Antara langkah lain bagi mencegah penyalahgunaan media sosial adalah seperti pengguna yang lebih arif ataupun yang lebih senior dalam media sosial seharusnya menjadi contoh teladan yang baik kepada pengguna yang masih mentah menggunakan media sosial iaitu anak-anak muda ya.
pengguna yang lebih senior seharusnya menjadikan platform media sosial sebagai tempat untuk berkongsi bahan-bahan kebaikan seperti video dakwah, isu semasa serta kata-kata nasihat. Hal ini kerana tindakan mereka itu pastinya akan dicontohi oleh anak-anak muda yang masih mentah dalam penggunaan media sosial ini. Maka sudah terang lagi bersuluh bahawa masyarakat yang lebih senior memainkan peranan yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan media sosial dengan cara menjadi contoh tauladan yang baik kepada masyarakat yang lain. Terima kasih saya ucapkan buat Hidayah binti Rusli dan Nurul Hidayah binti Dalek atas pendapat beliau yang telah dikongsikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, konklusi kepada forum kita pada hari ini ialah kita seharusnya menjaga adab yang betul ketika menggunakan media sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana ianya akan mencerminkan imej akhlak kita sendiri. Jika kita tidak menggunakan media sosial dengan beradab, pastinya masyarakat lain akan memandang serong dan memandang rendah terhadap diri kita. Ini akan menjejaskan dan merosakkan imej agama Islam dari segi pandangan penganut-penganut agama yang lain. Sesungguhnya kita sebagai umat Islam seharusnya menjaga nama baik agama kita yang suci ini. Oleh itu, amal ibadah seperti solat 5 waktu adalah satu perkara yang wajib dilakukan kerana ianya dapat mencegah diri kita daripada melakukan kemungkaran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar ila akhir ayat, yang membawa maksud sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Daripada ayat itu tadi, jelaslah kepada kita bahawa apabila kita menunaikan solat, sudah pasti akan terbentuk satu benteng di dalam diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, pihak-pihak yang bertanggungjawab haruslah berganding bahu bagai ahu dengan tebing supaya masalah yang berlaku pada hari ini dapat diselesaikan dengan cepat. Oleh itu, dengan pasti segala lapisan masyarakat di dunia ini akan dapat hidup di bawah keredaan Allah kerana telah berjaya mengelakkan daripada kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya sebagai moderator forum perdana kita pada hari ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan buat keempat-empat panel kita. Diharapkan kita dapat bersama sekali lagi di dalam acara seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datangnya daripada kehilafan diri saya sendiri. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat semua penonton yang sudi menonton forum perdana kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.